Buletin Didik 15 September bersama saya Nur Alifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai usaha memperkasakan semula sukan sepak takraw di peringkat sekolah, Kementerian Pendidikan KPM telah melancarkan program pengukuhan sukan sepak takraw tahun 2022. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, program anjuran bahagian sukan kurikulum dan kesenian BSKK itu bertujuan mengenal pasti bakat murid bawah 12 tahun yang berpotensi untuk diketengahkan. Seterusnya ditempatkan di Pusat Kecemerlangan Sukan KPM iaitu Pusat Latihan Daerah PLD, Sekolah Sukan Negeri SSN dan Sekolah Sukan Malaysia SSM. Jadi ini merupakan satu usaha menyeluruh untuk kita lihat bagaimanakah kita dapat optimumkan ataupun kita dapat pastikan potensi yang ada pada murid-murid kita ini dapat dioptimumkan. Apa yang paling penting adalah kita mahu setiap daripada murid kita datang ke sekolah merasakan bahawa mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai kelebihan. Dan sekiranya mungkin mereka agak terkebelakang dalam bidang akademik, mereka tahu bahawa dalam diri mereka ni mereka ada kelebihan dan kekuatan. Dan ini akan menjadikan bahawa setiap murid dalam sekolah ini, sekiranya mereka rasa ada kekuatan, tidak timbul lagi isu keciciran dan tidak datang ke sekolah. Itu yang paling penting. Kita mahu jadikan sekolah ini sebagai tempat yang amat menyeronokkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran program pengukuhan sukan sepak takraw tahun 2022 di Putrajaya siang tadi. Tambahnya, fasa pertama program yang bermula hari ini sehingga 13 November melibatkan 150 buah sekolah rendah di seluruh negara. Seramai 10 orang mentor merupakan jurulatih sepak takraw dari sekolah sukan akan bergerak dari sekolah ke sekolah mencari bakat kira-kira 1,200 orang murid dalam sukan berkenaan. Proses pencarian tersebut akan berpandukan modul ujian kemahiran yang terdiri daripada ujian antropometrik, ujian kecergasan, ujian kemahiran asas dan ujian kemahiran spesifik. Usaha tersebut selari dengan dasar satu murid satu sukan 1M1S dan falsafah pendidikan kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Di samping memupuk semangat perpaduan serta integrasi nasional dalam kalangan murid melalui pelaksanaan program Sekolahku Sejahtera. Seramai 210 orang murid di Sabah dan Sarawak menyertai kem pengurusan kewangan bagi memberi pendedahan kepada murid tentang cara mengurus kewangan dengan lebih baik. Program Fund for Life ini membantu pelajar mempelajari kemahiran asas melalui aktiviti interaktif. Program anjuran syarikat FW Takaful dan Arus Akademi ini diadakan di Kota Kinabalu Sabah serta Miri dan Sibu Sarawak. Mula dilaksanakan sejak tahun 2019 melalui kem kewangan ini, pelajar menerima bimbingan cara menyediakan pelan kewangan yang berkesan melalui aktiviti interaktif yang menarik. Siri Jelajah ke Borneo ini juga merupakan persediaan untuk pertandingan kem kewangan kebangsaan 2022 yang mendapat sokongan bahagian sukan kesenian dan kurikulum Kementerian Pendidikan. Peringkat akhir pertandingan ini akan berlangsung pada 28 hingga 30 Oktober depan di Kuala Lumpur melibatkan penyertaan dari setiap negeri. Bukan itu sahaja, ia juga menawarkan hadiah wang tunai sehingga RM4,500 bagi pemenang tempat pertama. Bagi menyertai pertandingan ini, peserta perlu mempelajari dan melengkapkan pelan kewangan secara individu atau pelan perniagaan secara berkumpulan sebelum tarikh tutup Ahad ini. Kementerian Pertahanan memperuntukkan RM8 juta bagi menyelenggara sekolah dan rumah di kem-kem tentera. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata perkara itu bakal menggunakan dana sedia ada dan kerja-kerja pembaikan dimulakan dengan kadar segera. Saya telah pun memperuntukkan sebanyak 8 juta bagi tujuan senggaraan segera fasiliti sekolah-sekolah di kem-kem ATM dan jumlah guru yang terlibat di sekolah-sekolah kita lebih kurang 1,942 orang. Pelajar sahaja 23,386 orang dan 38 buah sekolah, 33 sekolah rendah, 4 sekolah menengah, 1 MRSM. Dan sebagai mantan Menteri Pelajaran, kembalinya ke bangku sekolah dengan murid-murid kita dan kelebihannya merupakan anak anggota dan warga Mendef
Tambah beliau, MINDEF turut merancang memanjangkan inisiatif studio pengajaran dan pembelajaran di rumah dan kelas abad ke-21. Selain itu, projek penyelenggaraan yang bakal dilakukan termasuk menambah bilik rumah di kem-kem jentera mengikut keperluan. Perkara itu termaktub dalam blueprint perumahan 3.0 Kementerian Pertahanan MINDEF dengan agenda menyeluruh dalam menambah baik aspek kebajikan warga Angkatan Tentera. Kerajaan sentiasa cakna dengan kebajikan mahasiswa dalam mendukung aspirasi keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pemberian pinjaman pendidikan penuh menerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk mahasiswa golongan M40 atau M1 berbanding 75% sebelum ini. Memandangkan kos sara hidup masih tinggi termasuk di kalangan mahasiswa, saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri KPT bahawa jualan murah keluarga Malaysia akan diadakan di setiap universiti, di setiap IPT. Mulai bulan Oktober selepas mahasiswa memasuki semula universiti. Selain itu, kerajaan juga menyediakan kemudahan pinjaman komputer riba kepada peminjam PTPTN golongan M40. Pengumuman itu dibuat ketika Majlis Perasmian Program Semarak IPT yang berlangsung di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM pagi tadi. Bertemakan Mahasiswa Patriotik Keluarga Malaysia, program Semarak IPT yang melibatkan semua universiti awam di seluruh negara dihadiri lebih 6,500 mahasiswa IPTA, IPTS, Kolej Komuniti dan Politeknik. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri menyeru agar mahasiswa terus berjuang mengekalkan jati diri, budaya dan bahasa. Tambah beliau, mahasiswa berperanan penting sebagai pembina bangsa dan memaknakan kemerdekaan seperti mana yang diperjuangkan oleh wira-wira terdahulu. Di era modernisasi ini, bentuk penjajahan tidak lagi sama seperti era kolonial. Penjajahan baru adalah penjajahan minda dan budaya. Justru kita tidak mempertahankan, jika kita tidak mempertahankan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh wira-wira terdahulu, maka sejarah mungkin akan berulang dan kita kembali dijajah walaupun dalam bentuk minda dan budaya. Tegasnya, perjuangan terpenting mahasiswa ketika ini adalah kekal sebagai benteng teguh dalam memastikan hubungan keluarga Malaysia yang majmuk terus erat. Ujarnya lagi, semangat cintakan tanah air dalam kalangan mahasiswa haruslah digilap dan dipupuk serta dipertahankan menerusi pelbagai wahana berbentuk kenegaraan. Saya menyeru seluruh mahasiswa keluarga Malaysia untuk memberikan komitmen dalam memertabatkan bahasa Melayu. Ini adalah satu cara untuk menyatakan kecintaan kita kepada negara. Dan saya sendiri menggunakan bahasa Melayu ketika berucap di pentas antarabangsa. Perdana Menteri turut yakin mahasiswa berupaya membentuk semangat kesetiaan dalam melaksanakan kewajipan sebagai benteng kedaulatan dan maruah negara. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia terus dihiasi dengan pelbagai aktiviti oleh warga sekolah di seluruh negara. Di Changlun, Kedah, warga sekolah kebangsaan Datuk Wan Kemara menampilkan kelainan dengan pemakaian busana etnik dan masyarakat termasuk ketika era awal kemerdekaan. Ia sebahagian daripada aktiviti Majlis Penutup Bulan Kebangsaan peringkat sekolah. Menurut Guru Besar Muhammad Nizam Saidin, sambutan tahun ini mendapat sokongan daripada ibu bapa dan warga sekolah. Malah sambutan tahun ini kembali meriah berbanding tahun sebelumnya yang terbatas akibat pandemik COVID-19.
Contohnya macam kita ada Cina, Iban, Sarawak, Kadazan, India dan sebagainya di Sekolah Kebangsaan Datuk Angmara. Dan saya sangat teruja di Sekolah Kebangsaan Datuk Angmara ini sebab kita mempunyai pelbagai kaum. India ada, Cina ada, Kadazan ada, Iban ada, dah tentunya Melayu lagi ramailah. Jadi dengan cara itu anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Datuk Angmara kita dapat membina satu perpaduan kaum yang sangat utuh yang kita pupuk daripada sekolah rendah lagi. Merdeka hari ini lagi seronok, sangat-sangat seronok. Sebab meriah. Dapat kawan, merdeka ni macam seronok sangat. Terlepas tak duk pun buat macam ni. Pihak sekolah turut menerima permintaan daripada para waris untuk terlibat sama dalam sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun hadapan. Program itu menyaksikan kemeriahan pertandingan pakaian beragam yang disertai 246 murid. Seawal usia generasi masa kini perlu didedahkan dengan nilai-nilai murni dalam diri agar membentuk jati diri mereka menjadi pejuang negara di masa depan. Bertitik tolak daripada itu, Tadika Ukhuwah Ceria Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor menganjurkan program sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Seawal jam 8 pagi, kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun sudah berkumpul dan berarak ke lokasi replika gergasi jalur gemilang yang dibina oleh penduduk setempat. Replika sepanjang 15 meter itu direka khas menggunakan lebih 7,000 botol air sempena program Bulan Kemerdekaan. Pengetua Tadika Ukhuwah Ceria, Yusri Yaakob berkata, acara sambutan menjadi acara tahunan Tadika berkenaan dan antara aktiviti kokurikulum yang menerapkan nilai cintakan negara serta penerapan semangat patriotik dalam kalangan kanak-kanak. Program itu turut melibatkan ibu bapa murid yang berkelampangan menemani anak-anak mereka berarak dari Tadika sehingga ke mercu tanda taman berkenaan. Semua orang kalau ada bendera mereka mesti kena menyambut Hari Merdeka. Semangat kemerdekaan ini sebab kita seharusnya disemai daripada peringkat kecil lagi. Contohnya di Tadika sebab pada masa ini pemikiran mereka ini begitu fresh. Seawal umur 4, 5 dan 6 tahun mereka sangat cepat menangkap apa yang diajar oleh guru-guru dan melihat persekitaran dengan begitu tepat sekali. Dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, kanak-kanak terbabit turut diberi pendedahan mengenai erti setiap warna jalur gemilang. Program itu turut disudikan dengan aksi seni mempertahankan diri. Sekumpulan pelajar dari Eindhoven University of Technology berjaya menghasilkan sebuah kereta elektrik menyerupai kereta BMW Coupe. Uniknya, ia berupaya memerangkap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan dengan 80% bahagian kenderaan diperbuat daripada bahan buangan. Dikenali sebagai ZEM atau Zero Emission Mobility, kenderaan dengan 2 tempat duduk ini menggunakan pak bateri lithium-ion Clintron dan kebanyakan bahagiannya daripada plastik kita semula menggunakan pencetak 3D. The final goal is to actually inspire the industry. We want to see our car hopefully completely be adopted by the industry, and the dream goal is of course to see it being produced. If some car manufacturer sees this and wants to produce it, we're all in for it of course. But a more realistic perspective is that they adopt certain technologies and innovations we've implemented. ZEM menggunakan 2 penapis yang boleh memerangkap sehingga 2 kg karbon sepanjang 32,000 km pemanduan. Pelajar terbabit mempamerkan kenderaan mereka sempena lawatan promosi ke beberapa universiti di Amerika Syarikat. Sukar untuk menerima kenyataan kehilangan binatang kesayangan. Di Filipina, sebuah syarikat menawarkan khidmat mengklon binatang kesayangan dengan harga sekitar $100 Amerika atau RM450 satu.
tempoh penghantaran sekitar seminggu dan menurut salah seorang pemilik anjing klon, Jen Sadi, kehadiran anjing klon itu mengubat kekecewaannya selepas anjing kesayangannya mati pada awal Mac lalu. Katanya anjing klon yang dihasilkan oleh kilang teddy bear Pampaga mirip anjingnya yang sebenar. Proses pengklonan dibuat cuma dengan berdasarkan gambar yang dihantar oleh pemilik haiwan itu. Menurut syarikat pengeluar terbabit, mereka mahu menyentuh hati setiap pelanggan mereka. Bagi kemudahan pembeli, mereka juga menyediakan katalog potensi klon binatang peliharaan di laman web mereka. Klon binatang peliharaan yang ditawarkan termasuk arnab, beberapa jenis anjing dan juga kucing. Okey, next basic yang kedua ialah catching, iaitu tangkap bola. Okey. Sukan menarik minat serta mencukir bangkat muda dalam sukan badminton. Misi itu dibawa oleh Unit Pembangunan Bakat Murid di Pejabat Pendidikan Daerah Gombak melalui penganjuran klinik badminton sekolah-sekolah rendah. Klinik yang dianjurkan bersama Kelab Badminton Rawang itu juga sebahagian daripada inisiatif memperkenalkan teknik profesional sukan badminton kepada murid. Menurut pengerusi Kelab Badminton Rawang, Jayasilan Anthony, klinik terbabit julung kali diadakan. Ia melibatkan hampir 100 murid dari sekolah-sekolah Zon Rawang. Dan kita jemput dari Zon Rawang saja sebab kami nak jaga kualiti. Dan oleh kerana kami pun terlibat dalam Kelab Badminton Rawang, jadi kami tumpukan pada Rawang. Dan sasaran kita ialah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun supaya betul-betul dia memberi manfaat kepada mereka. Sebab yang ini tujuan dia untuk memberi kemahiran asas dan mereka belajar badminton kemahiran asas ini dengan rasa seronok. Tujuan kami satu saja, nak tarik minat mereka ni untuk terus berlatih. Mereka perlu tahu yang sukan badminton ini menyeronokkan. Peserta dilatih oleh jurulatih yang berpengalaman dan profesional dalam sukan badminton. Rata-rata murid yang menyertai klinik terbabit teruja dengan apa yang dipelajari. Sebab saya memang daripada dulu nak masuk sini. Nak jadi macam pemain badminton. Lepas tu nak jadi semualah. Macam tu. Apa adik dah belajar? Dah belajar buat smash, semualah macam-macam. Semua. Coach ajar. Peserta turut mengakui melalui teknik yang diajar, mereka lebih berminat untuk bermain badminton. Sebab saya suka main badminton. Saya nak jadi wakil sekolah. Jayasilan berharap melalui penganjuran klinik ini, bakat peserta untuk mewakili sekolah dapat dicungkil. Beliau turut berharap ada kalangan peserta mampu mewakili daerah atau negeri seterusnya bergelar pemain kebangsaan pada masa depan. Sukan Malaysia Sukma 2022, beberapa acara akhir mula merancakkan hari pertandingan yang memasuki hari ketiga. Sehingga jam 6.30 petang tadi, carta pungutan pingat diungguli kontingen Melaka dengan 6 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa. Diikuti Johor 5 pingat emas, 3 perak dan 1 gangsa. Manakala Sarawak, Pahang dan Selangor masing-masing meraih 1 pingat emas. Aksi olahraga berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan acara 10,000 meter jalan kaki lelaki membuka tirai pertandingan. Muhammad Iqbal Hasan nyata cemerlang menghadiahkan pingat emas pertama buat kontingen Pahang. Lebih manis, atlet berusia 20 tahun itu juga berjaya memecah rekod Sukma yang dicatat 26 tahun lalu oleh atlet Masum A. Munusami dengan catatan 31 minit 11.62 saat. 4 lagi pingat emas yang ditawarkan di sebelah pagi menyaksikan atlet Johor Nur Atika Sufia Madhan Nizam memenangi acara lempar cakra wanita dengan catatan 44.99 meter. Atlet Perak Nurul Ashikin Abbas mengungguli acara lompat kijang wanita dengan 12.81 meter. Farid Glenn Felix dari Sabah mendominasi acara lompat tinggi lelaki dengan 2.15 meter, manakala atlet Sarawak Jonah Chang anak Rigan memenangi acara lontar peluru lelaki dengan 16.65 meter.
Sementara itu, saingan wushu acara Tai Chi Chuan wanita membuka gelanggang saingan di Gymnasium 2 MSN Bukit Jalil. 14 peserta dari seluruh negeri bertanding dengan tumpuan terarah kepada atlet kebangsaan Mandy Shebeli Chen yang mewakili Selangor. Mandy melakukan rutin hampir sempurna sekaligus memukau juri yang memberikan mata tertinggi 9.600 mata. Saingan sepak takraw di Uniten Kajang pula menyaksikan Sarawak membuka tirai kumpulan D menewaskan Melaka 2-1. Regu pertama Sarawak yang diwakili Abang Ajman Syauki, Abang Muhammad Fauzi, Muhammad Fatan Akbar Radwan dan Muhammad Haris Hipni mencatat kemenangan 13-21, 21-14, 21-11 ke atas Muhammad Arif Daniel, Muhammad Arifin, Muhammad Zaim Zamri dan Nakib Muhammad Zabar. Mata kedua Sarawak diraih menerusi gandingan Muhammad Aikal Zarul Suhaili, Nigel Anak Saban dan Seattle Anak Dennis yang mengalahkan Adam Amirul Khairul Anwar, Muhammad Hafizuddin Hamizi dan Muhammad Syazizai Muhammad Syukur 21-17, 15-21, 21-10. Melaka meraih mata sagu hati menerusi regu ketiga Muhammad Amal Riza Muhammad Zaki, Muhammad Nur Fahim Khal Ibni dan Muhammad Syami Samsul menewaskan Muhammad Nashari Ibrahim, Muhammad Nur Danish Iskandar Junaidi dan Robbie Fowler Anak Munan 21-15, 10-21, 21-17. Bola sepak Liga Super bagai melepas geram tewas pada final Piala FA. Terengganu FC garang di halaman sendiri menewaskan Penang FC 3-0. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak, skor kendala Muhammad Nafuzi Zain membuka jaringan pada minit ke-36 menerusi pemain lincah kebangsaan Muhammad Faisal Khalid. Masa kecederaan babak pertama, Terengganu FC terus menghukum kelekaan benteng Penang FC menerusi gol kedua ketua pasukan kiper Cece. Cece sekali lagi membolosi gawang lawan, kali ini pada minit-minit akhir separuh masa kedua untuk kemenangan 3-0. Terengganu kini mengumpul 32 mata di tempat keempat hasil 10 kemenangan, manakala Penang FC tewas buat kali ke-13 musim ini untuk menghuni tangga terbawah. Pada satu lagi perlawanan, Kedah Darul Aman KDA FC meraih kemenangan kali ketiga berturut-turut menumpaskan Selangor FC di Stadium Darul Aman Al-Ustad. Tuan rumah yang mengasak sejak awal permainan berada di depan pada minit ke-22 hasil percubaan penggempur utama Ronald Ngah. Minit ke-30 Ronald membuka pula laluan buat pemain pertahanan Mark Bales menggandakan jaringan Kedah. 3 minit berselang, Harrison Kayon kembali menyemarakkan tentangan Selangor FC apabila merapatkan kedudukan 1-2. Kebangkitan Selangor FC bagaimanapun dilenyapkan Kedah apabila pemain gantian Muhammad Fayyad Muhammad Zulkifli Amin memastikan kemenangan 3-1 pasukannya. Mengumpul 27 mata, Kedah kini di tangga kelima manakala Selangor FC di kedudukan ke-8 dengan 20 mata. Pelbagai jenis kenderaan unik dan menarik di pameran kereta antarabangsa di Detroit, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat, kita jumpa lagi.